Salam semua. Nama saya Najib. Saya adalah seorang penyokong bas rapid dari Singapura, dan hari ini saya berada di luar tempat parkir di luar pelabuhan Keppel. Dan hari ini yang video ini telah direkamkan adalah pada bulan Ogos, sebelum saya pergi ke Kuala Lumpur untuk cuti. Dan kenapa saya di sini? Sebab di Singapura, kementerian telah mahu membuang saya rasa 10 atau 15 bas rapid yang sudah berumur saya rasa 15 tahun. Dan walaupun 15 tahun, tapi kementerian mahu membuang bas-bas ini sebab pertama, ia guna diesel. Singapura mahu mengguna bas elektrik. Nombor dua, yang saya amat rasa, ini bukan fakta, tapi ini adalah perasaan saya. Bas KUB ini mengikuti spesifikasi Malaysia. So kerana itu, Kementerian Singapura tidak suka bas-bas ini. Bas-bas rapid ini pernah digunai untuk pergi ke Johor untuk perkhidmatan, panggil dia cross border, dari Singapura ke Malaysia. Yang kita amat tahu adalah perkhidmatan 170 dari Lakin di Johor Bahru ke Queen Street atau Jalan Permaisuri di Bandaraya Singapura. Oleh sebab itu, kita ternampak stiker lebuh raya yang menunjukkan had laju. So kita akan masuk dalam parkir ini. Okey, so di depan kita adalah bangunan warehouse. Lepas tu di depan kita ni adalah jambatan. Ini adalah lebuh raya Air Rajak yang pergi ke Tanjung Kupang di Johor. Dan inilah bas-bas rapid kita yang telah berparkir di bawah matahari yang amat panas terik. Pada masa itu, bas-bas ini sudah ditinggalkan di depo di Ulu Pandan berapa bulan lalu. Lepas tu bas-bas itu dihantar ke parkir ini dan masih ditinggal. Dan pada masa itu kita hanya tahu bas-bas ini mungkin akan pergi ke Malaysia. Aku belum makan tengah hari lagi, so aku akan duduk di dekat bas sebuah bas KUB yang di kiri saya. Cantik kan? Kalau kau tukar warna ungu ini jadi biru, dah jadi macam bas rapid. Kalau hijau, dah jadi bas PJ. Kalau putih, lepas tu fender tukar hitam, dah jadi bas elektrik yang kat Putrajaya. Lu nak makan tak? Nak kasih makan? Nak ke tak nak? Aku beri makan. Aku ada 2 kuih aja. Satu lapis, ada 1 bangkit. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makan minyak je. Diesel. Okey, tahulah, fahamlah. So kita lihat tak ada plat nombor pendaftaran kerana I think minggu lepas ada budak-budak yang datang ke parkir dan mencuri plat nombor pendaftaran dan benda-benda lagi yang di dalam bas. So siapa yang mencuri benda ini, sila hantarkan balik ke bas-bas di parkir ini. Sebab syarikat yang mahu mengambil bas-bas ini mahu semua benda di dalam kondisi yang original. So ini adalah dalam bas, tapi saya tengah film di luar bas. Saya diramkan di luar. Saya tak boleh memasuki dalam bas sebab kes pencurian yang telah dilakukan pada minggu lepas. Tapi kalau macam gitu, tidak apa. Nanti di depan ada bas-bas lain, pintu sudah dibuka. So saya akan guna tangan saya yang telah merakamkan dengan telefon bimbit ini untuk memasuki dalam bas. Tetapi saya tidak akan masuk. Tangan saya sahaja, ya. So sabar dulu. Nanti saya akan menerangkan perbezaan tentang bas
KUB kat Singapura dan di Malaysia, particularly kat Kuala Lumpur lah. So kat Singapura kita ada dua versi, two types of KUB lah itu. So ini yang kat pakai sekarang semua adalah Euro 4, tapi yang KUB Euro 5 tu masih rasa baru. So mereka masih ada banyak masa untuk dilarikan pada perkhidmatan awam, dalam perkhidmatan awam. Tapi yang bas KUB Euro 4 ini semua dah dekat 15 tahun, ada yang 13 tahun. So kementerian mahu matikan semua secepat mungkin. Originally saya tahu mereka mahu guna semua KUB ini hantar ke perkhidmatan cross border, seperti 106, 170, 170X dan sebagainya. Tapi plan itu sudah dijatuh sebab Singapura mahu mengguna bas elektrik, dan kat Malaysia pun saya dengar Hard APAC mahu guna bas Euro 6 seperti MAN A22. Amat sedih lah, kerana itu bas-bas ini jadi macam tak berguna lah. Dan amat sedih sebab ada bas-bas KUB Euro 4 ini yang sudah di-refurbish di Deho tahun lepas. Dan kita akan lihat ada sebuah butang, iaitu kalau dalam bahasa Melayu iaitu butang pintu kecemasan. Kalau kamu gunakan butang ini, ia akan membukakan pintu keluar. So kalau ada situasi penumpang tak boleh keluar, butang itu boleh digunakan. So yang tadi saya sebut refurbish, dalam perkataan Melayu saya tak tahu, tapi ya maksudnya macam membuat baru, membuat balik baru. So bas dapat hawa dingin baru, cat baru, dan enjinnya jadi dapatkan apa tu overhaul. So sedih lah, semua kerja-kerja yang dibuat oleh para mekanik dari SBS di Depo Ulu Pandan ni semua dah macam bazir lah, macam bazir makanan, tak makan buang, macam gitulah rasanya. So sini pintu depan ni dah buka, so saya akan letak tangan saya dekat dalam bas untuk rakamkan. Tapi saya mahu ingatkan semua, saya tidak memasuki dalam bas, tangan saya sahaja. So inilah kokpit untuk pemandu bas, rasa sama macam kat KL. Nah ini dari segi perspektif di depan, sijil APAC yang diletakkan di atas kerusi pemandu. Ini kerana semua kenderaan perkhidmatan awam mesti ada lesen dan sijil untuk bekerja di Malaysia. Pada masa yang saya merakamkan video ini, kita belum tahu mana bas-bas ini akan pergi, tetapi as of bulan September kita tahu bas-bas KUB ini tidak akan pergi ke Malaysia, tapi akan pergi ke chalet di Changi untuk menjadi sebagai sebuah hotel. So kamu boleh tidur dalam sebuah bas KUB atau bas rapid kalau nak di chalet di Changi. So chalet kat Changi ni sama rasa macam Desaru lah, tapi kau bayar dalam harga Singapura amat mahal lah. Tapi it's a experience of a lifetime lah kalau boleh tidur dalam sebuah bas KUB. Ya, jom kita buat perbezaan tentang interior bas KUB di Singapura dengan kat KL. So ini adalah bas KUB kat KL untuk perkhidmatan ekspres. Saya rasa ini dari Subang. Saya mahu naik bas ke Pasar Seni, balik ke Bandaraya kat KL. Situ duduknya lain sebab menggunakan duduk seperti coach. Tetapi kat Singapura ni kita guna Vogel seats, dan Vogel seats ni boleh didapati di bas-bas Malaysia juga. Macam untuk Rapid KL, Volvo B8L Gemilang menggunakannya. Kalau kat perkhidmatan Causeway Link kat Johor, Seremban dan juga Selangor, ada bas Causeway Link yang guna Vogel seats pun.
Ya, tapi selain itu semua nampak macam sama lah. Badan sama, dalam pun sama. Tapi Singapura punya warna lain aja. Duduk punya brandingnya, jenamanya Vogel Seats saja. Tapi semua sama macam Malaysia lah. Tak ada banyak kelainan. Dan kalau kita tengok ada bas-bas yang pakai kat sini ada dapat yang cap baru. Tengok ni, tak kotor pun. Ada apa tu, reflection. Lagipun kat tingkap. Dan tingkap KUB ni rasa macam cermin kadang-kala. Lagipun kalau dalam bawah terik matahari. It got this macam apa tu, slick effect. Dan ini adalah perspektif dari luar, kanan luar. Tadi kita rakamkan dari kiri. So ini adalah cockpit untuk pemandu. Rasa macam Malaysia punya kan? Kalau siapa yang tonton dari Malaysia, sila komen kalau ternampak benda yang menarikkan yang lain yang tidak boleh didapati di Malaysia atau selain negara yang lain. Sebab bas KUB ini pun boleh didapati di Australia. KUB Gemilang pun di Australia, New Zealand, Hong Kong, saya rasa Filipin pun ada. Dan ini adalah di tempat Woku. Dan ini adalah pintu keluar kita. Lain dari Malaysia sebab kita punya jenama untuk pintu keluar, I think saya rasa dari Australia. So bas Australia pun menggunakan pintu ini. Manakala kat Malaysia, pintu keluar kamu I think lain kan, lain. Dan lagi pun punya buzzer, door buzzer pun lain. Dan sini adalah di pergi ke sampai belakang bas. Amat tinggi ya. Tapi saya memang tinggi juga, so aku boleh merekamkan sampai ke belakang, tiada ada kesusahan. Tapi amat tinggi tu, amat tinggi. Dan inilah tingkap KUB yang macam cermin. So kat kanan kita tu pelabuh. Saya suka ambil selfie dengan menggunakan tingkap KUB. Got that part tu, cool vibes lah kan. Dan lastnya, pada pendapat saya, pergi ke parkir ini rasa macam pergi ke terminal bas. Macam kau pergi ke hub bas rapid di KL atau Penang. Kan situ pemandu suka parkir dengan sesuka hati kan. Tak mengikuti apa tu parking lot. Kadang-kala pun tak ada parking lot. Macam kat Singapura ni kita ada chart kat jalan raya untuk memastikan bas-bas ini berhenti dengan posisi dengan betul. Sebab nanti jadi macam ginilah bersepa-sepa bas ni. Dan sini dua lubang-lubang ini adalah untuk hawa dingin dengan enjin. Lagipun untuk hawa dingin. Sebab hawa dingin ni kena keluarkan udara yang panas dari dalam bas ke luar. So kalau kau diri kat luar lubang itu, kau rasa panas lah. Sebab hawa dingin mahu ambil udara yang sejuk. Also saya mahu nak cakap, saya tahu nama bas ini adalah Scania K230UB Euro 4. Walaupun ada berapa kali saya panggil bas ini bas rapid, tapi itulah nickname yang saya suka beri kepada bas KUB ini. Sebab sama macam kat Malaysia. Dan inilah pemandangan dari atas tangga di luar pembangunan warehouse. So inilah KUB ini. Kalau kamu datang pada bulan September, kamu akan nampak dua bas KUB putih yang sudah dicat oleh chalet yang mahu mengambilkan mereka. Tapi pada masa itu adalah Ogos, so masih tak ada bas putih KUB kat sini. So aku mahu balik ke rumah. Dan inilah video saya. Kalau kamu suka tonton video-video penghematan awam atau bas di Singapura, Malaysia ke,
kamu boleh ikuti saya kat YouTube. Dan terima kasih untuk menonton video ini. Tolong tinggalkan like dan komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.